Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam satu segmen yang diminati ramai, iaitu Fitness Channel, iaitu cerita seram. So, untuk hari ini aku nak buat cerita yang terakhir sebelum kita menyambut orang kata hari kebahagiaan umat Islam, iaitu Hari Raya Aidilfitri. Walaupun kita dapat beraya di kampung, kita dapat beraya di rumah sajalah. Sebab hari tu PM kata lain, lepas tu dia kata lain. Orang kata terbalik-terbalik. Okey, sebelum kita mulakan cerita yang pertama ni, aku nak disclaimer awal-awal dulu. Siapa yang ada penyakit-penyakit kronik ataupun penyakit-penyakit yang boleh membahayakan diri anda, saya harap anda ambil langkah lain untuk mendengar cerita saya. Sebab dalam ni ada elemen-elemen seram ataupun elemen-elemen yang boleh memeranjatkan diri anda. So kita apa lagi, mari kita ke cerita yang pertama. Okey, untuk cerita yang pertama ini, saya menerima cerita ini melalui Instagram yang dihantarkan oleh seseorang yang bernama Hana. Dia kata, "Assalamualaikum Fitness Channel, saya ni Hana, berumur 19 tahun. Benda ini terjadi ketika pada malam raya. Pada malam raya. Malam raya tu orang kata hantu setan ni semua dah keluar. Masa tu saya berada di rumah nenek saya di Johor. Saya menetap di Singapura di daerah Tampines. Dan masa tu saya balik ke Johor untuk tengok nenek saya. Masa tu kisah ini terjadi pada tahun 2017. 2017 saya balik ke rumah nenek saya. Saya tolonglah apa semua kan. Saya tolong masak ketupat apa semua. Dia kata masak rendang, tolong mak dia apa semua. Tiba-tiba mak dia suruh dia pergi ambil daun pisang kat belakang rumah. Maksudnya rumah dengan pokok pisang tu tak adalah jauh, at least dalam 100 meter macam tu. Dia pun pergilah, dia pergi. Mak dia kata ambil lah sebanyak yang boleh. Lepas tu bila dia pergi, dia angkat pisau apa semua, dia cantas lah daun-daun pisang tu. Bila dia tengah cantas, dia terasa dekat bahu dia seperti ada orang pegang. Macam seolah-olah macam tu. Sekarang ni saya berada di salah satu padang yang ditinggalkan. Orang kata kita cerita-cerita ni agak seram sangat. Okey, kita sambung balik cerita dia. But sekarang ni orang kata bila dia dah kena macam tu, dia kata macam ni mungkin saudara dia ataupun mak dia yang ada ikut sekali, mungkin secara senyap-senyap. Lepas tu dia memanggil lah nama mak dia. Dia panggil, contohlah saya bagi nama samaran saya bagi mak. Lepas tu tak menyaut. Lepas tu dia panggil saudara dia, Min pun tak menyaut juga. Dia macam siapa yang kat belakang aku. Sekali dia beranikan diri untuk toleh ke belakang. Alangkah terperanjat ni, bila dia toleh ke belakang, dia kata tidak ada sesiapa pun di belakang dia. Dia pun terkejut. Dia macam apa semua ni kan takkan orang nak main jorok malam-malam ni kan, orang dah penat. Lepas tu bila dia balik ke rumah dia, dia tanya pada mak dia, mak ada pergi belakang tak tadi? Mak dia kata, sekejap bila aku nak pergi belakang, aku tengah masak rendang ni untuk besok pagi nak raya ni. Lepas tu macam mungkin saudara aku kot. Dia pun pergi ke depan. Dia tanya, Min, tadi kau ada tak pergi belakang ke apa ke, ikut aku ke? Lepas tu saudara kata, mana ada, aku duduk sini je main handphone tadi. Ni tengah bagus main ML ni. Lepas tu dia macam terfikir, siapakah yang dia rasa seperti ada orang kat belakang, dan orang kata apakah yang berada di belakang dia. Orang kata orang kata dia jadi macam tu. Itulah untuk kisah yang pertama. Orang kata kisah dia agak pendek saja malam ni. Macam biasalah untuk malam ni hanya 2 cerita sahaja. Kita akan lanjut ke cerita yang kedua. Okey, untuk malam ni special content sikit. Saya bersama dengan rakan saya yang dah berkawan lebih daripada 10 tahun. Orang kata kita ni daripada kecil saya kenal dia. Dia duduk depan rumah saya je. So malam ni dia ada bersama-sama dengan saya untuk menceritakan satu pengalaman seram yang pernah dia alami. Mari kita selam apakah cerita pengalaman yang dihadapi oleh si pemangsa. Kita bertemu sekejap lagi. Okey, sekarang ni kita dah bersama dengan rakan saya yang saya kasihi. Apa khabar? Okey, sihat Ya. Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Walaupun duduk di bawah rumah, benda tu kita selalu jumpa kan. Okey, untuk hari ni dalam rancangan special content saya ni, apakah pengalaman yang anda pernah lalui ataupun pengalaman yang menghantu diri anda ketika hari malam raya menjelang?
Okey, macam ni. Dalam Okey, perkenalkan diri dulu ke pada para penonton? Okey, nama saya, Assalamualaikum guys. Nama saya Muhammad Syafiq Aiman. Okey, dalam sejarah hidup saya, sejak start daripada kecil hingga besar, saya memang tak pernah dihantui time malam raya. Tapi hari lain memang saya pernah kena waktu saya kerja dekat Kuala Lumpur. Masa tu saya balik pukul setengah 2 pagi lah. Dalam perjalanan nak balik tu, saya naik motosikal lah sorang-sorang kan. Masa tu seingat saya sebelum PKP. Okey, Oh, maknanya kejadian ni terjadi sebelum kita PKP tahun ni ke tahun lepas? tahun lepas punya. Tahun lepas ni, maknanya kita perintah berkurung lah dalam rumah. Belum lagi. Belum lagi? Sebelum tu. Sebelum tu, okey. PKP ada dalam Malaysia ni kan. Okey. Masa tu saya kerja balik lambat sebab saya setengah lepak dengan member. So waktu tu pukul 2 pagi saya dah nak balik daripada Hulu Langat nak pergi balik Gampang. Masa dalam perjalanan tu, jalan tu memang gelap. Ada setengah lampu tu tapi tak adalah macam direct tu semua lampu. Dia macam kira jarak 5 km mesti ada lampu. Oh, okey, maknanya setiap 5 km tu baru ada lampu, lepas tu tak ada lampu. Tak ada lampu. Oh, agak menyeramkan. So daripada situ memang pukul 2 pagi tu memang tak ada kereta langsung lah. Dan masa saya kena tu, saya tak tahu apa yang rasa dengan diri saya. Tiba-tiba dalam masa lepas daripada lampu yang keempat tu, hati saya rasa macam tak sedap. Okey, masa Apakah tu yang dirasa ketika itu? rasa tak sedap, macam tiba-tiba Ada sesuatu yang sesuatu mengikori ke ataupun sesuatu menumpang ke macam Okey, tu? masa tu saya tak rasa apa. Motor saya still ringan. Dan yang saya tak sedati, tiba-tiba waktu saya tak sedap, bulu roma saya tiba naik. Okey. Dengan tanpa sengaja lah. Masa saya tiba rasa macam apa hal dengan aku ni kan. Dan masa aku dah rasa macam tak sedap tu, aku macam Abaikan lah. abaikan lah kan. Sebab tengah malam kan. So aku fikir macam sejuk lah hutan kan. Dalam hutan tebal. Dalam perjalanan tu, saya ingat aku lah kan. Kanan kiri memang tak ada simpang mana pun. Tak ada simpang kanan, tak ada simpang kiri. Kanan kiri memang hutan tebal. Okey. Dan masa aku perasan, laluan tu memang laluan satu lah. Okey, salah lah orang kata. Salah untuk pergi laluan Ampang lah. Sebab aku kalau aku lalu dekat jalan highway, agak jauh sikit. Okey. Aku kena lalu dalam kan. Okey. Dalam masa aku jalan tu, sedap-sedap, aku tak nampak pun lampu ataupun bunyi kenderaan pun daripada belakang aku. Tiba-tiba dia ada kat depan sebelah aku. Dia memotong aku dengan cepat lah. Dia memotong aku kena main dekat depan aku. Agak itu pun masa tu memang kiri kanan memang orang kata waktu jalan sahala tu memang depan anda, kiri kanan anda memang tak ada kenderaan lah. Memang jangan kata kenderaan. Bunyi pun kenderaan dia pun aku tak dengar. Okey. Kedua, aku tak nampak dia punya lampu atau signal dia memang aku tak nampak. Tiba-tiba dia ada kat sebelah aku, dia lalu depan aku. Okey. Hanya memotong anda lah. Memotong aku macam terkejut dari mana pula datang motor ni kan. So aku macam takkanlah aku nak gelabah kan. So mungkin aku macam hayal aku kan, mandu kan, bawa laju penat kan. kau boleh kerja kan. Balik kerja, lepas tu tambah lepak kan. Okay, aku biar dia lalu depan lah. Masa aku tengok dia, dia ada 2 orang. Okey. Lelaki yang bawa motor tu, perempuan kat belakang. Sambil peluk lah. Aku macam tak apa lah. Yang aku pelik daripada tanda tanya ke situ, helmet yang dia pakai tu macam bukan helmet tahun sekarang. Macam helmet, kau tahu helmet Apek punya. Oh, helmet itu lama. Tahun 19 lebih. 19 lebih. Helmet dua-dua pakai benda sama. Helmet tu macam helmet Apek lah. Memang maknanya yang dulu-dulu yang setengah tu lah. Okey. Aku macam yelah, masa tu kan dalam hutan. So aku fikir macam ni orang kampung ni kan. Tapi aku macam pelik lah, dari mana benda kan. Oh, mungkin suami isteri lah kan. Aku fikir memang dalam perjalanan tu aku tak pernah fikir macam benda-benda yang macam bukan lah. Aku memang fikir benda-benda baik lah. Benda-benda baik kan. Okey, aku biar lalan. Motor yang dipakai tu memang serupa macam motor Apek lah. Motor lama-lama dulu motor lah. Lama lah. Sebelum kita lahir dah ada. Berpakaian tu t-shirt putih. Si perempuan tu memang pakai baju t-shirt putih. Yang kat depan pun t-shirt putih. Seluar hitam memang ngam. Dua-dua seluar hitam. Okey. Okey, aku biar kan. Layan je lah lalu depan kan.
Lepas tu apa yang terjadi selepas anda dah nampak orang kata motor tu betul pakaian dia agak mencurigakan lah. Sebab pakaian yang tu sekarang ni di waktu sekarang memang orang kata tak ada lagi orang yang pakai. Sebab sekarang ni kita dah masuk tahun 2021. Sebab itu benda yang anda tengok tu kemungkinan lah kalau itu salah betul kan. Dalam tahun 1980, 19 orang kata 75 macam tu. Itu sebab benda-benda macam tu mesti dah ada. Ya. Dalam setahun tu aku yang kena tu tahun 2019. Okey, 2019. Jangan kata lah sebab benda tu dah lama kan. Yang aku nampak pun apik-apik lah pakai benda tu kan. Tapi aku tengok macam asal dia orang lepas kejadian dah tengok tu, apa yang terlintas dalam fikiran anda? Aku tak terlintas apa-apa masa tu. Tapi tiba-tiba aku dah start fikir benda lain. Daripada aku dah macam aku nak potong dia tapi dia tak bagi aku potong. Okey, aku macam dah kenapa orang ni kan. Masalah dia slow. Aku nak cepat. Kalau kau nak slow pun kau duduk tepi kan bagi signal. Dia tak bagi apa-apa signal pun. Dia macam nak potong. Okay, so time tu aku macam tekan minyak apa nak jadi lah. Sebab benda tu lambat kan. Lepas tu menghalang jalan aku. Aku potong kan. Habis bila aku potong tu, daripada situ aku fikir lain. Memang fikir aku tak fokus. Masa tu anda fikir yang sebelah anda ni seolah-olahnya bukan manusia. Yep. Tahu kenapa saya cakap yang tu? Sebab masa saya nak potong je tu, saya pandang lah diorang kan. Asal lambat sangat. Baru nak tegur. Sebelum aku tegur tu, belakang aku nampak diorang kan. Bila aku lepas daripada diorang, dua-dua tak ada kepala. Pula. Macam mana guys? Apakah kalau orang kata perasaan ataupun kejadian ini berlaku pada diri anda? Sebab kita hanya mampu anggaplah semua ini hanya sekadar hiburan sahaja. Sebab kadang-kadang ada yang cerita boleh berlaku, ada yang tak boleh berlaku. Ada yang orang kata topok tambah saja cerita ni. Tapi ini kejadian ini berlaku dengan kawan rakan saya ni agak misteri dan menyeramkan. Apakah anda akan buat ketika berada di jalan itu? Sila komen di bawah. Okey. Selepas tu bila dah nampak tak ada kepala tu, apakah tindakan yang seharusnya anda buat? Okey, masa saya dah macam nampak benda tu, memang saya tak boleh cakap apa lah. Terus macam termenung lah kat depan kan. Habis betul apa yang aku nampak kan. Memang masa tu jantung aku memang berdegup lah. Laju gila lah. Bulu aku memang dah naik waktu lah. Memang aku terus tekan pula minyak lah. Memang habis-habis lah kan. Sebab tadi tu jalan tu memang straight. Aku memang tak terfikir apa. Memang aku terus jalan. Aku sambil baca istighfar kat dalam kan. Aku baca. Dalam masa ada simpang 2 tu, sebelum aku nak aku masuk simpang yang belah kiri. Okey. Sebab yang tu dah memang nak menuju ke Ampang dah. Okey. Masa aku nak masuk di belah kiri, benda tu seolah-olah tak apa guys, itu biasa bunyi. Biasalah binatang-binatang kan. Masa aku nak masuk simpang tu, dia memang straight. Aku nak masuk simpang kan. Okey, aku masuk nak simpang tu, aku toleh belakang, benda tu sit ke depan. Tapi memang betul-betul tak ada kepala. Maknanya seolah-olah okey. Maknanya seolah-olah benda tu mengikuti anda lah. Yep. Selama ni okey. Tapi waktu nampaknya masuk kata memang kita dah agak lewat dekat sini. So lepas anda dah kena kejadian tu, adakah anda demam ke, anda sakit ke, apa yang anda lalui? Okey, lepas aku balik sampai rumah tu, aku memang terbayang dia punya segi dia punya tu lah. Memang tak boleh nak hilang lah. Aku memang tak boleh tidur. Okey. Waktu aku tak boleh tidur tu, memang aku macam tak tidur, tapi rasa macam aku tidur sebab aku terus mimpi. Okey. Aku mimpi macam ada tempat gelap tau. Okey. Sekali benda 2 orang tu memang datang kat aku. Oh Allah. Dia datang dekat aku. Lepas tu dia cakap, dia tanya dengan aku soalan yang tak seberapa bagus sangat bagi aku lah. Memang agak aku tercengang lah. Tahu tak dia cakap apa? Dia kata, kau dah nampak aku, boleh tak abang, dia panggil aku abang. Dua-dua boleh. Mana dalam keadaan mimpi tu ke ada keadaan kau sedap? Aku tak tahu masa tu. Memang aku tak boleh tidur, tapi aku tiba termenung. Aku terus macam tak tahu masa aku termenung, aku terlelap ke ataupun memang betul-betul aku memang
mimpi lah. Aku rasa mimpi. Okey. Setelah tu, dua orang tu memang serentak cakap, boleh abang dah nampak kita orang. Boleh tak abang tunaikan permintaan kita orang? Dalam keadaan orang kata sedar tak sedar lah tu lah. Aku macam tercengak So lepas anda dah dengar tu, anda tersedar daripada tidur anda tu apa semua, apa yang anda dapat, orang kata ada dengar cerita ke dalam orang kata percakapan orang ke yang mendengarkan dalam orang kata kat jalan raya tu ada satu kemalangan ngeri ataupun kemalangan yang orang kata hingga ragut nyawa sehingga putus kepala ke ataupun macam-macam lagi lah yang anda dengar. Aku tak pernah dengar sebab aku memang macam ni aku memang lepak dekat area kampung kan ni, tapi aku tak pernah dengar pun cerita-cerita orang benda ni tu kan. So aku pun tak tahu apa kejadian. Masa yang dicakap tu memang gelap lah, macam ni gelap macam kau nak lari pada atas ni macam gelap separuh kan. Masa aku tak nampak, aku tak ingat dia yang orang yang dalam mimpi tu, orang yang aku jumpa tu. Macam apa permintaannya ni. Lepas tu masa dia cakap boleh tak carikan kepala kita orang. Sebab tu dalam bila anda dah masa macam dia cakap tu serentak dia tunjuk yang dia tak ada kepala. Oh, maknanya ketika dia bercakap tu dia tak ada kepala. Masa dia kata boleh tak dia sambil ke depan, boleh tak carikan kepala. Dengan kata kepala dia memang tunjuk yang badan sajalah. Maknanya dia tidak mempunyai kepala. Memang. Okey guys, dia minta aku cari yang kepala dia. Agak menyeramkan. Okey, apakah kata-kata akhir? Sebelum kita ke kata akhir, apakah yang anda akan lakukan ketika kejadian ini berlaku pada diri anda? Fikir-fikirkan dan anggaplah semua ini hanya sekadar hiburan sahaja. Okey, sebelum tu kita menutup tirai Fitness Channel ini sebelum kita menyambut hari kebahagiaan umat Islam, iaitu Hari Raya Aidilfitri. Apakah ucapan kepada viewers anda? Saya ucapkan kepada korang semua selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kan. Even kita tak pernah jumpa, tak pernah macam but saya pun baru first time masuk channel Afiq. Join dengan Afiq untuk macam ceritakan apa yang saya pernah alami sebelum ni. So saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab korang dah follow Afiq, and then korang dah subscribe semua, like and then comment kat bawah tu. Dan jangan lupa share video dia. Setiap kali video upload video dia terbaru dia, korang kena upload. Sebab bila waktu dia time, bila dah usaha dia bila dah tinggi, bila YouTuber dia dah mencecah berapa Afiq? 100k subscriber. 100k subscriber dia akan bagi free game untuk korang. Benda free game tu rahsia lah kan. Dan ni korang kena share dulu. Kena share dulu. Korang pandai share, korang bagi. Terima kasih Rosi bersama malam-malam ni. Orang kata maaf lah ganggu waktu tidur anda. Terima kasih banyak-banyak untuk join Fitness Channel ni. Dan ingat, jangan biarkan diri anda diselubungi misteri. Kita jumpa pada minggu depan. Kalau ada lain kesempatan, kita jumpa ICU dan ICU. Kita jumpa pada minggu depan. Assalamualaikum. Bye.